Kes pertama di Malaysia dilaporkan pada 25 Januari 2020. Ia melibatkan 3 pelancong dari China yang memasuki Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari. Gelombang kedua bermula pada 27 Februari 2020. Kluster terbesar ialah dari kluster Seri Petaling. Gelombang ketiga bermula pada 8 September 2020. Peningkatan secara tiba-tiba adalah disebabkan oleh kluster Benteng Lahad Datu di Sabah dan kluster Tembok di Kedah. Setakat Mei 2021, sebanyak 470,000 kes telah dilaporkan. Secara anggaran, 1 dari 7 orang telah dijangkiti virus ini. Setakat ini, 426,000 pesakit telah sembuh dan sebanyak 1,947 kematian telah dilaporkan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi mengenai beberapa gejala yang dihadapi oleh pesakit-pesakit COVID-19. Antaranya ialah sesak nafas, sakit tekak dan sakit kepala. Bagi yang mempunyai gejala, simptom akan mula ditunjukkan dalam tempoh 2 minggu selepas seseorang itu terdedah kepada virus ini. Menurut kajian WHO, bagi sesetengah pesakit yang dijangkiti virus COVID-19, individu tersebut akan merasa sakit atau sesak dada semasa bernafas. Ini adalah hasil jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah atau radang paru-paru. Bagi gejala sakit tekak dan sakit kepala, ianya tidaklah lazim berlaku dan gejala ini bukanlah gejala utama untuk penyakit COVID-19. Terdapat beberapa simptom dan tanda-tanda jangkitan yang ditunjukkan oleh pesakit coronavirus. Antara simptom-simptomnya ialah: yang pertama ialah demam. Demam boleh muncul seawal 3 sehingga 5 hari selepas seseorang itu dijangkiti dengan virus ini dengan suhu melebihi daripada 37.5 darjah Celsius. Yang kedua ialah batuk. Seperti virus pernafasan lain seperti virus influenza, pesakit coronavirus juga biasanya mempunyai gejala batuk kerana virus itu boleh menjangkiti saluran pernafasan dan menyebabkan kerengsaan. Yang ketiga ialah hilang deria bau. Pesakit tidak dapat menghidu sebarang bau busuk, wangi atau bau makanan. Ianya berpunca dari jangkitan virus pada sel bagi mengesan bau. Apabila dijangkiti COVID-19, salah satu simptomnya adalah muntah loya, kelesuan dan menggigil. Jika anda mengalami simptom ini, cepat-cepatlah laporkan diri ke klinik-klinik berdekatan. Hai semua, nama saya Fatina Hazwani binti Muhammad Wazir. Saya akan berkongsikan mengenai langkah-langkah untuk mencegah gejala COVID-19. Antara langkahnya ialah kita mestilah memakai mask ataupun pelitup muka apabila keluar daripada rumah. Kita hendaklah memakai pelitup muka dengan cara yang betul. Kita janganlah pakai macam ni. Salah ni. Bukan juga macam ni. Aduhai, yang ni lagilah salah. Okey, cara yang betul adalah macam ini. Langkah seterusnya ialah elakkan bersalaman dan bersentuhan. Cukuplah sekadar meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Sekian saja perkongsian daripada saya, Fatina Hazwani. Selamat beramal dan jaga diri. Assalamualaikum, nama saya Dr. Bakis binti Abdul Rashid. Langkah seterusnya bagi mencegah COVID-19 adalah dengan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Kita perlulah kerap mencuci tangan kita menggunakan air sabun dan menggunakan hand sanitizer. Terdapat 7 langkah yang betul untuk mencuci tangan. Yang pertama, kita basuh tangan kita, letakkan sabun dan ratakan pada kedua tapak tangan. Kedua, kita gosokkan belakang tangan dan celahan jari. Ketiga, kita gosokkan tapak tangan dan celahan jari. Keempat, kita gosokkan belakang jari kedua tangan dengan cara tangan menggenggam. Kelima, kita gosokkan ibu jari. Keenam, kita gosokkan kuku pada tapak tangan dalam putaran. Dan kemudian kita bilaskan tangan kita dengan air yang bersih dan kita keringkan tangan kita menggunakan tuala ataupun tisu yang bersih. Dan yang paling terakhir sekali, kita menggunakan hand sanitizer. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih dan selamat beramal.
Nama saya Samiha binti Amnullah Zawawi. Saya merupakan pelajar daripada RK20. Hari ini saya akan berkongsi satu tips untuk mengelakkan penularan COVID-19 dalam kalangan kita. Tips yang ingin saya kongsikan ialah kita hendaklah mengelakkan daripada menyentuh panca indera kita, terutama mata, hidung dan juga mulut untuk mengelakkan penularan COVID-19. Ini kerana penularan COVID-19 terjadi melalui titisan air, terutama titisan air hidung, mulut apabila kita bersin atau batuk. Okey, oleh itu saya akan berkongsi tips untuk mengelakkan ini terjadi. Apabila kita bersin atau batuk, kita hendaklah menutup, selain daripada menutup mulut dengan hidung kita dengan tangan, kita boleh gunakan lengan. So, sebagai contoh kalau kita batuk okey, titisan air daripada hidung dan mulut ini akan terkena daripada lengan instead of daripada tangan. Okey, itu saja tips daripada saya. Terima kasih. Tentang vaksin, ada chip kan dalam tu? Betul ke? Why are you running? Ia mengandungi bahan aktif dan beberapa bahan sampingan lain lah. Bahan aktif ialah komponen kecil virus yang telah diaktifkan, bukan virus itu sendiri. Diaktifkan di sini bermaksud virus itu tidak mempunyai keupayaan untuk menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit. Sebaliknya, ia diperlukan supaya badan kita dapat menghasilkan antibodi untuk melawan virus tersebut apabila virus itu masuk dalam badan kita. Dan secara umumnya adalah selamat walaupun terdapat beberapa kesan sampingan serius seperti alahan yang teruk dan juga risiko darah beku yang telah dilaporkan. Sungguh pun begitu, kesan sampingan yang teruk ia terlalu jarang berlaku. Risiko darah beku untuk vaksin AstraZeneca contohnya adalah 4 dalam 1 juta orang, which is jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dampak komplikasi yang teruk daripada jangkitan COVID. Kesimpulannya, kita boleh memilih sama ada untuk bekerjasama, menyokong, berkongsi, memberi dan membantu antara satu sama lain dalam menangani isu ini. Kerajaan sudah memainkan peranan mereka dalam membasmi COVID-19. Jadi, marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah disarankan oleh MKN dan KKM dalam memutuskan rangkaian COVID-19. Sekian sahaja daripada kami semua. #KitaJadiKita.